Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Noraini binti Awang Jambul, bertugas di Sekolah Menengah SMK St. Joseph Papar, mengajar subjek matematik tingkatan 3. Isu yang ingin saya ketengahkan di sini adalah berkaitan dengan DSKP tingkatan 3 matematik semakan 2017, standard pembelajaran 9.1.5 menentukan persamaan garis lurus. Isu yang pertama ialah murid mudah lupa berkaitan dengan rumus kecerunan, pintasan Y dan membentuk persamaan garis lurus. Oleh yang demikian, saya telah hasilkan kad yang mempunyai pelbagai jenis warna seperti warna kuning, hijau, biru dan merah jambu, di mana diharapkan dengan menggunakan warna-warna ini, murid senang untuk mengingat, terutama sekali pelajar yang mempunyai memori jangka pendek. Isu yang kedua ialah murid berasa bosan semasa PDPC yang menggunakan teknik konvensional, di mana dengan teknik ini murid tidak dapat memperkembangkan idea dan dalam menggunakan bahan wool kit ini murid akan diterapkan dengan pembelajaran abad ke-21 di mana ditekankan 4K1N iaitu komunikasi, kolaboratif, kreatif, pemikiran kritis dan nilai-nilai murni. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak bahan di pasaran yang boleh digunakan membantu guru dan murid belajar topik garis lurus seperti perisian, GeoGebra dan Geometer Sketchpad. Malang sekali, di sekolah kami tidak ada kemudahan makmal komputer. Jadi saya terinspirasi untuk menghasilkan wool kit ini untuk membantu pelajar saya belajar secara hands-on. Dengan adanya bahan ini, murid saya dapati dapat menggunakan kemahiran kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh teori Gardner, iaitu kemahiran interpersonal, kemahiran logical mathematics dan modeling kinestetik. Bahan ini telah mengalami beberapa evolusi, iaitu pada 2016 bahan ini hanyalah sekadar sekeping kad yang saya namakan sebagai kad camuk kalut, iaitu kad cara mudah belajar garis lurus. Dan pada 2018 saya telah buat penambahbaikan dan menghasilkan kit belajar garis lurus. So kit ini saya telah buat penambahbaikan sekali lagi pada 2019 dengan menghasilkan BBM Mulawi dan akhirnya saya tukar nama BBM Mulawi tersebut kepada Wool Kit Wheel of Life Kit. Ini adalah bahan yang sudah terevolusi pada 2020 yang dinamakan sebagai Wool Kit Wheel of Life. Terdapat dua objektif yang saya tetapkan dalam kajian ini. Yang pertama ialah murid dapat mengaplikasi 3 langkah utama untuk membentuk persamaan garis lurus, iaitu menentukan kecerunan, menentukan pintasan Y, dan akhir sekali membentuk persamaan garis lurus. Objektif yang kedua ialah murid dapat mengaplikasi 2 langkah utama untuk membentuk persamaan garis lurus yang selari dengan faksi X dan faksi Y. Yaitu yang pertama, mereka perlu menentukan pintasan X dan pintasan Y dan seterusnya membentuk persamaan garis lurus. Okey, jadi bila kita analyze soalan ini, kita perhatikan PQ dan RS adalah selari. Jadi macam mana kita mau cari kecerunan? Dalam soalan ini dia minta apa persamaan garis lurus RS apabila melalui titik 62. Jadi kita akan pusing yang ada tanda mata ni kan, kita pusing sehingga mendapat formula apa? Formula apa yang paling sesuai? Yes, bagus. Pintasan X, pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, kita tengok kepada soalan. Mana satu pintasan Y dalam garis lurus PQ? Negatif 2. Pandai. Okey, pintasan X? 3. Okey. Boleh selesai ke tidak? Boleh. Di sini ada negatif, kita boleh simplify. So, jawapan dia 2/3 untuk kecerunan. So, cikgu labelkan dia sebagai M sahaja. Jadi, apabila sudah kamu dapat persamaan kecerunan tersebut, kamu akan letakkan dia di ruang kosong yang disediakan. Ini adalah persamaan sementara. Letak apa? Nomor pecahan 2/3. So 2/3 kamu akan letakkan di sana. Dan
kamu perlu pergi kepada H1. So, pusingkan dia ke H1. So, di H1, kamu akan cari pintasan Y. Apa teknik yang digunakan pakai? Okey, ada arahan di sini. Nombor 1, mencari pintasan Y apabila satu titik diberi. Ada tidak titik diberi? Ada. Apa titik dia? 62. Jadi masukkan di titik sini. 62. Okey, 62. Okey, tadi persamaan tadi dia punya keturunan 2/3. So, letak 2/3 semula. Dan ganti masuk titik dalam persamaan. Okey, jadi dalam sini ada dikosongkan ruangan untuk titik Y dengan X. Jadi X dia adalah 2, Y dia 6. Okey, jadi pintas keturunan dia 2/3. 2 tambah C. Ini adalah persamaan sementara di mana C ini adalah apa? Pintasan Y. Okey, bagus. Jadi kita selesaikan dulu. 6, 2 darab 2, 4/3 tambah C. So, 18 darab 4, 14/3. So, itu adalah pintasan Y. Jadi, bila sudah ada keturunan, ada pintasan Y, kita sudah boleh gabungkan dia sekali. Jadi, kita pergi ke mana? P1 kan? Menggabung semua maklumat yang sudah kamu peroleh lebih awal ini dalam will. Jadi apalah jawapan dia? Y sama dengan 2/3. So, 2/3 X tambah 14/3. So, itu dia punya persamaan garis. Kita tulis lagi sekali. Y sama dengan 2/3 X. Ini, maklumat ini di sini. Tambah dengan 14/3 ini adalah pintasan Y dia. Marilah kita melakukan aktiviti ini dengan menunjukkan dan prosedur yang kita pernah bagi. Sebelum kita melakukan aktiviti ini, kita mestilah tentukan peranan masing-masing dahulu. Okey, Casey, tugas kau periksa jawapan. Daphne, kau bagi respon jawapan tu betul atau salah. Hezrina, penjaga masa. Dan Haziq, kau tulis markah. Dan saya akan pegang katin. Okey, sekarang saya akan pilih soalan. Berdasarkan raja berikut, PQ dan RS adalah selari. Cari persamaan garis lurus bagi RS yang melalui titik T. Persamaan garis lurus PQ ialah 2Y sama dengan 4X tambah 12. Kau perlukan katin. Tak payah. Okey. Okey, mula-mula kita perlu pusing bulat putih ke K4. Persamaan garis lurus bukan umum. Keturunan daripada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Gunakan kaedah rumus algebra buat persamaan sementara. Kita jadikan Y sebagai rumus algebra. Sekarang eksternal. Kemudian kita bergerak ke H1. Mencari pintasan Y apabila satu titik diberi. Kita gantikan Y dengan kosong. Ganti masuk Y kosong. Keturunannya ialah 2, jadi 2 SDF 2. Gunakan kaedah persamaan linear untuk mencari nilai C. Terus ke bisa. Okey. Sekarang kita. Okey, masa anda sudah tamat. Okey, jawapan saya Y sama dengan 2X tolak 4. Baiklah, saya akan cek jawapan dengan cek. Mari saya minta jawapan. Boleh ulangi jawapan. Jawapan saya Y sama dengan 2X tolak 4. Hanya jawapan
mulai tepat makan. Okay, sekarang murid 2 lagi buat soalan. Saya nanti jadi pemberi mata ganjaran. Semua akan diulang sehingga sempat kamu semua jawab di soalan. Okey kelas, masa 30 minit sudah tamat untuk kamu lakukan aktiviti tadi. So, sebelum cikgu buat rumusan, cikgu mahu kamu jawab soalan yang cikgu akan edarkan, gambaran kerja ini yang berkaitan dengan aktiviti tadi. Jadi, jawab dulu supaya cikgu tahulah kamu faham ke tidak. Jadi cikgu mahu kamu bagi feedback semula. Okey, macam mana kamu bagi feedback? Kalau kamu faham, kamu bagi thumbs up. Kalau tidak faham, kasih thumbs down. Boleh? Boleh? Okey. Jadi yang pertama tadi, murid dapat mengaplikasi 3 langkah untuk menentukan persamaan garis lurus. Ada 3 konsep tadi, iaitu mula-mula mencari kecerunan, yang kedua mencari pintasan Y, dan akhir sekali membentuk persamaan garis lurus. Okey ke tidak? Okey, bagus. Okey, tengok objektif yang kedua. Murid dapat mengaplikasi 2 langkah membentuk persamaan garis lurus yang selari dengan faksi X dan faksi Y. Boleh ke tidak? Okey, dapat majoriti memberi respon yang positif. Okey, tahniah untuk semua. Okey, sekian, terima kasih. Bagi saya, penggunaan WorldKit ini amat mudah untuk diaplikasikan oleh murid seperti saya. Dan WorldKit ini juga memudahkan saya dan rakan-rakan saya untuk menjawab persamaan garis lurus dengan lebih sistematik. Saya amat teruja dengan penggunaan WorldKit ini kerana WorldKit ini melibatkan aktiviti secara hands-on dan tidak berasaskan buku teks yang agak membosankan. Saya sangatlah seronok kerana WorldKit ini sangatlah membantu kami untuk memahami lagi tentang persamaan garis lurus, dan WorldKit ini juga membantu kami untuk menyelesaikan soalan yang diberi oleh cikgu. Okey. Okay, WorldKit ni sangat mudah untuk digunakan sebab dia memang easy access. Guru ni telah menyediakan manual dan prosedur yang lengkap step by step untuk menggunakan WorldKit ni. Selain itu, WorldKit ni juga sudah disediakan rujukan digital. Maksudnya kita boleh rujuk panduan menggunakan handphone, telefon pintar. Dan selain itu juga, WorldKit ni juga telah disediakan ERPH. Maksudnya, guru matematik yang mahu menggunakan WorldKit ni boleh menjalankan sesi PDPC dengan mudah, dengan cepat kerana telah disediakan ERPH. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menggunakan WorldKit ni kerana ia sangat mudah akses, friendly user, mudah, cepat dan tangkas. Terima kasih. Okey, tools ini sangat menarik. Dia sangat berwarna-warni lah, mungkin menarik minat kepada pelajar dan juga para guru untuk mudah menggunakannya. Sangat praktikal. Dia bertepatan dengan FAQ 21, iaitu 4K1N, iaitu boleh berkomunikasi, kolaboratif dan juga kreatif, dan pelajar boleh mengaplikasi dan juga pengguna boleh mengaplikasi dengan mudah.